Bila I ada duit lebih, I nak spend for my family. Maybe macam benda yang diorang tak pernah feel dulu. Betul. Okay. Mak I housewife. Mak I tak pandai cucuk duit daripada ATM. Hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for hopping into our car. Thank We really you. appreciate to have you on board today. Thank you for having me. Hi. Okay, Belakang jauh. we got some coffee. Wow. Ada kopi. Tak tahu lah ni apa. Caramel. Thank you. Yes. Awak nak caramel ke hazelnut? Caramel please. Caramel. Thank you. I sebenarnya baru je belajar minum kopi tau. Sebelum ni I tak minum kopi. You more tu macam coffee tea person lah maksudnya? I tea and hot chocolate kind of person. Oh, hot chocolate. I baru je belajar minum kopi. Orang kata penuaan kot. Sebab orang-orang kat office I semua macam akan start the day with coffee. Selagi tak ada coffee, they won't start their day. Dia macam akan gelisah, tak boleh buat kerja, tak boleh fokus. Maksudnya adulting. Thank you. Yes. Adulting ke? Aging, tak tahu lah. So, how's life awak? Okey lah, Alhamdulillah. Itulah bila orang tanya house life kan, I macam Jawab apa same thing. Sebab Same routine Same routine. Kerja, I pergi kerja, balik kerja, rehat, hujung minggu syuting, hujung minggu buat konten. Macam tu je. Okay, so macam busy jugalah kan? As you ada career and at the same time career as a pharmacist and at the same time content creator lagi. Macam ni you handle and macam ni you boleh ada masa with your family despite of the hectic schedule tu? I rasa kawan ni, I boleh manage time and barely staying sane sebab I tak ada anak. Same. Kan? So bila you tak ada anak, you tak jaga sangat lah. So for now, I hanya jaga antara kerja hakiki I, which is a pharmacist. I'm a full-time pharmacist. I kerja dekat PJ. From 7:30 AM to 4:30 PM. Tapi awal. ya, dia office I flexi hours tau. You boleh masuk pukul 7.30 sampai cukup. Sampai pukul 9, yes. Daripada 7.30 sampai pukul 9 dan boleh thumb out pukul 4.30 sampai pukul 6. So depend lah bila you masuk. So kalau you masuk 7.50, you balik 4.50. Macam tu. That's nice. So sebab kena consider juga jam kan. Takkanlah masuk lambat sebab jam, stress lah. It's gonna be very stressful untuk pekerja. So I pergi kerja macam tu, I balik kerja, kita rehat je lah. I rasa waktu malam lah I spend time dengan husband I. Hujung minggu I akan, okay, sebulan kita ada macam 4 minggu kan. So kita akan ada 4 weekends. So sebulan sebelum tu I dah start planning. Hujung minggu ni I nak buat apa? Ada kempen apa kita slot in? Sebulan sebelum? Yes. Bulan Okay. Sebab tu kadang-kadang I risau sangat orang ingat I cake what tau. Macam orang nak kerja. That's time management. I risau orang ingat I cake what. Sebab I sorry I tak boleh. Sorry kalau you nak macam ni, you kena hantar barang awal. Sorry sebab takkanlah macam nak video review esok hari kau baru hantar. Lepas tu kalau you hantar hari Isnin, you nak contoh you nak video I minggu depan Isnin, I tak boleh sebab weekend ni I dah plan something else. So at least dalam masa sebulan tu mesti ada satu weekend yang I plan for family activity. Sama ada kita staycation, macam minggu depan I pergi camping. Camping, so you memang more to adventurous punya person lah. Suka camping, hiking kan? Yes, I suka camping, hiking, I diving. Hari tu ada tengok you buat. I ada scuba diving license. Boleh lah nanti kita belajar. Jom kita pergi sama-sama. Talking about camping kalau camping you selalu camping area mana tu? I sebenarnya baru sekali camping. I rasa macam you pernah buat story tau pasal camping tu. I'm very interested about that. Masa tu kita orang pasang kemah je. I buat video pasang kemah. Baru je berjinak-jinak sebab husband I dia ada a group of friends yang memang suka camping. So kita orang join dia orang punya program, kita camping sama-sama. And I really enjoyed camping. I cakap kat husband I, kalau dia pun nak pergi camping, jom kita pergi camping sekali, I nak ikut. Sebab I memang, tapi I cakap betul lah weh, masa pasang kemah kan, I macam panasnya, I tak nak camping dah. You jangan ajak I daripada I tak mau camping. Tapi bila you dah set up, you dah rehat, you dah makan, you mandi sungai dengan kawan-kawan, dengan budak-budak, anak-anak diorang kan, it's actually something yang very enjoyable tau. Tenang, relax. I rasa macam everyone should try lah camping. Macam kawan I, dia ada anak kan. Anak kan selalu, budak kan selalu tak boleh nak berenggang dengan
iPad dengan phone kan. Tapi anak-anak dia bila dia orang bawa camping, dalam masa seminggu tu tak akan minta phone. Oh wow. Dia akan main-main dengan adik-beradik, dia akan buat aktiviti yang macam Yelah kat sana pun banyak aktiviti boleh buat kan, camping. Main kejar-kejar, bersembang-sembang. Betul. Buat benda yang selain main iPad. So korang suka tak macam aktiviti yang adventurous? Suka. Dia paling suka. Dulu suka hiking kalau pergi. Ni apa dulu suka pergi naik Marine Jungle. Dulu I macam zaman muda. Sekarang you muda lagi lah. Masa student macam pergi Indon tau. Pergi Indonesia dan diorang kan banyak gunung berapi kan. Lepas tu pergilah macam yang famous tu Bromo, Kawah Ijen. Tapi Bromo tu kalau siapa yang suka hiking, Bromo tu dia macam bukan untuk hiking sangat tau. Dia macam untuk you bergambar. Sebab dia ada tangga. So macam it's not really hiking. You naik tangga, lepas tu you naik jeep. Kalau macam Kawah Ijen tu best. Dia memang like one night punya hiking. Okay lah. Tapi bila dah macam Bromo sikit, kalau Bromo macam banyak kerja. Kalau Wani Bromo, tak, I rasa macam terus pergi tempat yang macam tenang-tenang kan. I nak tempat yang tenang je. Macam okay, tak ada hassle sangat. Zaman-zaman pengakap tu lah dulu-dulu. Pengakap bukan zaman pengakap macam dia. Macam jadi mengada pula. Bukan mengada tau. Dia macam I faham. Macam hari tu kita orang travel pergi Lombok. Pergi Lombok. Macam Lombok ni duduk dia kat ada hotel je. pulau tau yang famous. Dia Gili Island. Kalau tahu. pernah dengar tak? Pernah. I pernah dengar tapi tengok je lah gambar. Gili ni dia macam famous sebab dia ala-ala Bali. Dia ramai sangat Mak Soleh. Mak Saleh lah. Tapi macam you kena jalan kaki. Dalam tu dia tak ada kereta. Dia polisi dia tak ada kereta, tak ada motor. So dia macam naik kereta kuda ataupun jalan kaki. Dan situ kotor sikit lah sebenarnya. Kotor sikit. So macam I think orang adventurous mesti suka. Sebab macam kau kena jalan. Nak pergi makan kena jalan. Nak pergi tak pun naik basikal. Tak pun you run basikal. Macam memang berpeluh lah. Semua boleh berkurus. Tapi macam tak boleh. Kalau fikir jalan jauh ni aku sakit lutut. Ya. Dengan minyak cakapak lah kan. Lepas tu bila the other side of the Lombok tu dia ada macam resort yang macam best, macam ala-ala Santorini. Macam kita stay sana je pun dah okey. So aku dah tua kan. Macam ngada pula. Biasanya nanti I nak Google lah. Boleh ajar husband. Boleh. Jadi macam okey lah. Sesuai untuk honeymoon. Anniversary ke apa ke kan? Dah lama dah honeymoon ni. I dengan husband macam aku dah muak lah tengok muka hang. So talking about you punya jaga between two jobs kan. So kita tahulah benda tu sangat hustle. So macam mana even nowadays pun ramai sangat orang yang looking forward nak work life balance kan. Really inspiring lah macam mana you manage tu. At least kena prior 1 month. Betul lah. And in fact kalau macam content creator ni orang ingat senang kan sebenarnya. Tapi dulu I used to be content creator kan. I know the hustle lah, the struggle. Sebab orang tak tahu pun behind the scene. Kadang-kadang kita shoot phone panas, temperature naik, lepas tu berpeluh-peluh apa semua kan. And then kalau macam kita one man show macam you edit sendiri kan. Betul. You do everything. Kita plan, kita shoot, kita edit, lepas tu kita klien post. suruh tukar. Kena you shoot tu one thing kan. Okay. Faham? Masa I pun macam sebab I kerja kita bila you ada full time job, professional job, orang takkan pandang I macam kau content creator je, find a real job lah weh kan. Macam influencer kan orang akan cakap find a real job lah. Influencer is a real job, content creation is a real job. Kita pay tax, kita buat kerja, kita deliver work and kita receive payment for the work that we did. So content creator and influencer is a proper job. Okay? Orang selalu pandang rendah, orang macam tak payah pakai otak lah. No. Kalau hang rasa senang, kalau hang rasa masuk buat. Betul. Serius. I ada kawan I, dia macam dia mengatalah influencer ni macam pakai muka je. Macam kerja kau senang pakai muka, charge banyak-banyak macam tu. Banyak cantik muka kau, senang muka kau. Kata cakap macam ni, kalau senang hang buatlah. Rasa macam kalau pakai muka pun, muka kita bukan sentiasa okey pun. Kalau macam tengah tak okey kan. Kalau dulu cakap buat content, so we need to like kita kena ada value kan. Dia bukan nak cakap lah kalau muka cantik, you have a privilege. Tapi without effort, without work, you won't go anywhere. Itu je nak cakap. It's still hard work. Jangan pandang rendah sebab it's a really tough job. And to be honest, I sebenarnya sebab itulah I tak let go of my full time job. I still love working as a pharmacist. And
I rasa pharmacist giving me a peace of mind better than being an influencer. Faham. Macam tapi pandangan orang kan mesti rasa macam kerja pharmacist tu lagi susah. Bukanlah macam you kata tadi kan, the hustle jadi content creator. Tapi sebenarnya content creator tu pun tak ada dia punya dia banyak susah, dia berbeza tau. Berbeza, Susah betul? kerja professional job dengan berbeza. content Yes, creator berbeza. Macam sama lah macam kalau I kan orang kata jadi dentist, kenapa tak dentist je ataupun kenapa tak business je. Macam because I enjoy doing both kan. Macam jumpa passion pun best juga. Dia ada challenge juga tapi challenge dia lain lah. Kalau doing business ataupun benda-benda lain ni lain pula dia punya susah tu. Jadi sebenarnya semua kerja pun ada cabaran dia. You shouldn't look down on other people's punya job. Tapi one good thing lah, memang I think macam mana you boleh manage between two jobs tu, mesti you ada macam very supportive husband kan. Memang dia pun sangat understanding towards your career growth dan sebagainya. So cuba you share sikit some tips kan. What are the tips yang at first dulu macam mana you tahu he is the one? Mengimbau balik kenangan kan. No, insyaAllah. Itulah. InsyaAllah. I think the tips dia memang dia nak ambil Sebenarnya kan, especially kan bila kita tengok Twitter kan, orang macam tweet jodoh, cari jodoh kan, dia akan list down all the preference Macam list Green I flag, bagi red tahu flag. kat you lah. Dia juga. I bagi tahu kat you. I nak lelaki yang tinggi. Walaupun aku ni rendah, kecil, kenek, tapi I nak lelaki yang tinggi. I nak lelaki yang sawo matang, yang macam nampak manly. I nak lelaki yang have supaya I boleh jadi tai wife. Duduk rumah, relax, goyang kaki, kerja kalau bosan saja. No such thing. Bila you dah jumpa someone yang you can click, you rasa tenang dan you tengok dia punya macam karakter dia, you rasa dia bertanggungjawab, dia buat you happy dan you boleh buat dia sebagai kawan. I rasa macam, I want to live under one roof with this man, with this guy. You just feel it kan? You just feel it. And bila you rasa benda tu, baru you screen dia punya background. And I rasa macam, okay, I want someone like him to be my husband. Dia sebenarnya bukan nak jadi husband tau. Dia macam, aku nak hidup dengan dia lah. Sebab kalau aku hidup dengan dia, mesti shock. Hari-hari sembang macam ni kan, makan pun bila keluar makan sembang pun tak awkward. Macam ada certain orang, yelah dalam sesi ta'aruf kan, I pernah lah berta'aruf dengan beberapa orang. Berta'aruf. So macam, sebab okay, kalau orang yang kita tak fall in love lagi, kita screen untuk berta'aruf, kita akan tengok dulu tahu ciri-ciri dia. Okay, dia ada ciri-ciri, dia ada ciri-ciri ni, dia ada ciri-ciri ni. Okay lah, kalau nak jadi suami, ciri-ciri ni okay lah kan. Okay, kita kenal. Tapi bila kenal tu, bila duk makan, minum sama tu kan, rasa tak ngam lah, tak klik lah. Rasa macam perbualan tu kita push tau. Macam aku nak cakap apa lagi ni, aku nak cakap macam penat kan, dia macam draining. Macam it's very draining. Tapi dengan husband I, semua smooth je. Macam you tak payah nak jadi fake ke apa ya? Tak payah jadi diri you. Jadi diri sendiri. Tak payah fake. Tak payah penat nak fikir nak cakap apa pula. Nak cakap apa pula. Sebab conversation tu flowing. Dan semuanya ngap macam tu. And your husband dia Point taken? Dia punya feel belajar sama ke lain dengan awak? Husband I engineer. So, kita orang kenal atas sebab kita orang satu sekolah dulu. Sama-sama kisas. And lepas graduate, ada kenduri kawan kita orang kahwin. Husband dia kisas, wife dia kisas kahwin. So husband I, kawan husband dia, wife dia kawan I. So kita datang reunion and kita jumpa balik. Macam tu. Macam tu. So start daripada situ kita macam kawan balik lah. Sekolah dulu tak kawan. Kisas tak. Kisas kan dia macam, I tak tahu lah betul ke tak dengan cerita like kisas ada penghadang. Orang panggil babu lekok. Bercakap di sebalik pintu. Dia sebab kita tak nak lah bagi macam mata berpandangan mata. Macam tu kan. Tapi I rebel sikit sekolah dulu. I macam, I ni pekak sikit. Kadang-kadang bila orang cakap di sebalik pintu, aku cakap, aku tak dengar Han cakap apa. Dia Han cakap slow. Saya macam ni. Dia cakap apa? Macam, Anta cakap apa? I tak dengar. Memang Anta. Anta cakap apa? Anda tak dengar. Gitu. Macam, I tak dengar. Tapi bila macam I cakap dengan budak yang baik, macam alim, badar kan, I cover sikit lah. Tapi kalau I cakap dengan budak-budak yang hunha-hunha juga, I macam, Han cakap apa? Macam tu.
Okay. Begitulah ceritanya. So, kesimpulannya, husband I tak sawo matang. Husband I muka dia macam kesimpulan dia. muka dia macam Chinese, muka dia jambu. Husband I tak tinggi sikit je daripada I. And husband I tak have. Dia pun struggling professional macam I juga. Kita sama-sama macam growing sama-sama lah kan. Saya itu lagi best lah. Kita grow sama-sama instead of kita put unrealistic expectation kan. So masa sebenarnya fasa bersusah senang sama-sama tu sweet lah. So janganlah put too much expectation. It's good to have list, tapi prioritize what your heart feel lah. I think this is just my personal kan. I think kan semua orang ada list tau. Macam and the list dia come out daripada kita punya upbringing. Macam contohlah upbringing kan kita tengok macam orang lain maybe family macam ni ke ataupun family kita macam ni. So kita macam ada one idea of happiness tu macam ni tau. So macam I pun macam tu juga ada checklist tu kan. But bila I jumpa the one tu dia macam awak cakap lah kita rasa macam klik, wavelength tu sama. Lepas tu macam kalau borak dia taklah macam pelik sangat, topik dia tu macam serius sangat ke. Macam dia just masuk kan. Dia just sama lah, you enjoy whatever he's talking about. Betul. Tak adalah macam, bosannya apa dia cakap ni. Sebenarnya macam intellectual sikit. Dia suka cakap pasal politik. Dia suka cakap pasal polisi negara lah. Cuma I tak suka dengar dia cakap pasal bola je. Tak faham. Ya, sama. So dia tak perlu pun, dia bukannya orang yang sama. Sama wavelength tu dia bukannya macam topik sama. Wavelength tu sangat penting lah. Ataupun orang kata sekufu kan. So kita rasa macam, memang klik je dengan orang ni kan. Sekufu tu sebenarnya bukan daripada segi duit je. Bukan. Orang yang misinterpret. Betul. Mentality, duit pun perlulah daripada segi keturunan, family macam mana, keturunan macam mana. Kalau family dia jenis yang macam very high class, kita macam contoh macam I orang kampung kan, I suka makan pakai tangan, I tak pandai sangat makan pakai sudu garfu. So bila you nak makan dengan family dia kan, you akan rasa macam you tak klik, you tak faham. So itu pun something yang you have to think about jugalah. Sebab bila kita kahwin, kita bukan kahwin dengan suami kita saja. Like expectation family tu pun. Ya. Macam tiba-tiba kita makan pakai tangan dia macam pandang. Dia macam itu contoh je lah kan. Benda-benda lain lah. Upbringing itulah kan. I rasa macam kalau Wani mesti Wani tahu kan, macam kita dibesarkan dengan cara yang berbeza. So bila kahwin, you have to tolerate him and he has to tolerate you. Macam itulah, you kena toleransi. You tak boleh expect dia ikut macam mana you punya cara sebab kita dibesarkan dengan cara yang berbeza. So apa yang I belajar throughout the marriage is pejam mata je lah dengan benda-benda yang kecil-kecil itu. Sebab sebenarnya dia pun pejam mata dengan benda-benda yang kita buat yang dia tak penan kat mata dia. Kita pun bukan macam perfect sangat kan. Takut banyak je yang dia macam compensate. Ada certain benda not worth it untuk kita gaduh. So kita pejam mata. Contoh. Sidai towel rata-rata. Dia nampak dia ambil, dia sidai balik. Kita nampak dia letak balik. Benda tu terlalu kecil untuk kita gaduh. So just tolerate je lah macam tu. Banyak lagi headache lain. Betul. Tak berbaloi untuk kita nak gaduh. Lepas tu macam kalau after marriage, soalan ni sweet sikit lah. Tadi macam dah banyak dah sweet kan? Banyak lagi. Sweet like our coffee today. Kalau macam you boleh recall, apa benda the sweetest moment of both of you together after marriage lah? Kebanyak sangat lah you can... Laki aku dah sweet. No, kalau lelaki tak sweet mesti ada punya. There must be something. Dia sebenarnya kan, sweetness tu is something yang subjektif untuk setiap orang tau. Mungkin pada pandangan orang lain, sweet, macam husband sweet tu bila husband bagi sejambak bunga, husband buat surprise kan. Husband I pernah, dia sebab I cakap I nak bunga kan. 2 tahun lepas kahwin. 2 tahun I cakap I nak bunga, baru I dapat. Masa tu hari jadi I, birthday I yang ke-30. Masa tu kat hospital Temerloh, dia pakat-pakat dengan kawan I macam I turun bawah kat lobi sebab I ingat kan I kena sign something lah, ada ubat sampai kan. Rupa-rupanya delivery bouquet, flower bouquet, husband I deal dengan kawan I. Orang lain rasa sweet lah. I macam aku dah lama dah. Why now? Tapi benda tu sebenarnya tak buat I rasa sweet pun. Apa yang benda yang berbekas di hati I, yang I buat I gelak, buat I senyum bila I ingat balik, adalah bila momen-momen macam kita orang angkut kapet naik bas dekat UK. Angkut kapet? Yes, you guys pernah tinggal dekat UK for 1 year. So tu I rasa kan bila you susah-susah bersama-sama tu, benda tu macam you akan macam bila tengok balik you macam kenapa lah macam ni? Kita apa bitter sweet memory. Masa tu kita dekat UK, masa tu I dekat Manchester, husband I sama belajar setahun dekat Manchester. Oh, you stay sana setahun? Stay sana setahun.
masa tu I jadi domestic engineer. So di rumah husband I dia sambung master in structural engineering. Husband I civil engineer. So masa tu kita orang tak beli kereta. Mahal, kereta mahal. Kita orang tak beli kereta. So daripada city center beli kapek nak bawa balik rumah kita orang yang perjalanan naik bas dalam 20 ke 30 minit. Kapek tu kita orang angkut, tangan kiri pegang periuk, tangan kanan pegang beg lain, angkut kapek dekat. Dia macam kedai apa Dia tak ada macam delivery boleh hantarkan ke? Charge lebih Mahal lah. lah. Aku kena kot. Dah sewa pun mahal kan? Dekat sana pula currency dia kan. Currency pound. Lepas tu kita pula convert semua. Aku darab Lepas tu 5. berkira buka Tak boleh. SE, Masa tu converter pula. baru sampai kan kita nak buat rumah nak hias rumah kan. Bajet sikit. So I memang berbajet lah semua benda I darab 5, masa tu 5 something. So I macam tak apalah kita pergi beli lah yang. So beli masa tu dekat kedai biasa je, kedai kat city center tu kita orang beli kapek clearance sale masa tu Christmas, Boxing Day. Angkut sama-sama naik bas, berdiri the whole 30 minutes tu berdiri. So bila I penat tu I cakap I penat lah yang. So balik tu dia massage kaki. So I still remember those things. So Those little things yang akan ni. So bila I ingat balik macam yang ingat tak dulu kita angkat kapet naik bas macam tu. Benda tu macam I rasa macam those things lah yang I rasa sweet lah. Betul. Dia nothing pun, dia macam little things je. Tapi benda tu memang macam something yang huge lah. Macam orang selalu stereotype benda sweet, kena bagi bunga, kena bagi surprise besar-besar kan. Macam kita tengok kat social media. But it's like, the reality sebenarnya little things yang kita experience dengan orang tu. Betul. Nanti kan kalau you dah kahwin, you akan rasa macam bila you balik rumah, dah habis vacuum, dah habis mop, pinggan semua dah clear macam, sweetnya laki aku. Macam tu. Serius tak. Benda-benda macam tu yang buat you rasa he's a thoughtful guy, he's a sweet guy. Dia macam tak cakap lebih-lebih pun, tapi dia betul. tahu apa yang dia kena buat. So rasa macam I made the right decision lah kan waktu tu. I bagi tahu satu lah, I dengan husband I ni spoken word kita orang memang kita orang tak sweet. Kadang-kadang kita Love cakap language tu bukan bukan from words. Lepas tu hari tu macam Utara lah dua-dua. Azwai bukan utara, Azwai yang Melaka. So ada hari tu kan, I macam dia tengok I kan, I pun tengok dia. Macam you suka sangat kan? Mesti you sayang sangat kan kat I? Lepas tu dia pandang I. Tak macam ni. I cakap mesti you sayang kat I kan? You sayang kat I banyak ke sikit? I tanya dia macam tu. Lepas tu dia tanya I balik. Bila pula aku sayang? Macam tu kan korang punya punya. I balik. Bila pula aku sayang? So benda tu buat I burst into laughter tau. Macam I rasa kalau orang lain dah sentap. Kalau I confirm sentap. Tapi I rasa benda tu funny. Sebab kita tahu dia sayang. Kalau dia tak sayang, dia tak buatlah benda-benda macam tolong kita kan. Pump tayar I, cuci kereta I, isi minyak kereta I. So those things is enough to say that he love you, he likes you. Marriage. Itu Ada yang kata macam marriage, maybe you punya partner ke apa kan, will clip your wings. Maksudnya contohlah, you memang dah ada career. Lepas tu ada orang risau sebab orang kata after marriage boleh jadi your partner will clip your wings. You susah nak grow in terms of macam you punya career growth kan. So does it is it difficult? Macam adakah itu satu limitation ataupun macam mana sebab you sebagai seorang yang dah bertahun-tahun kan in marriage? I rasa kan sebenarnya it depends on people, siapa yang you kahwin dan apa cita-cita you sendiri. Macam to what extent you nak career advancement you and also bilangan anak you lah, komitmen you. Macam kalau I dengan husband I, kita tak ada anak lagi, insya-Allah soon. Doakan. InsyaAllah. Soon. Amin. So insya-Allah. So bila tak ada anak, kita orang tak payah nak bergaduh siapa nak ambil anak, siapa nak jaga anak kan. And satu lagi, husband I is a very 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 supportive husband. I cakap macam tu sebab dia bukan sekadar mengizinkan dan memberi I peluang bagi I buat itu ini. Dia tolong. Dia tolong I masa awal-awal early days tu kan. Dia tolong I ambil gambar. Dia tolong I record video. Dia tak pandai. Husband I tak pandai. But he try lah, macam dia cuba try dulu. So sekarang you ajar lah macam angle kena macam ni, lighting kena macam ni. I tak ajar Tak sebab ajar. dia I pun tak tahu macam I pun tak tahu. Tapi yang I tahu aku nak tengok cantik. Oh, hari tadi tengok yang you tanya tips macam mana nak cantik kalau selfie guna iPhone. Faham. Macam tu lah. Yang ada tengok satu content you kalau pergi travel memang kerja dia adalah sebagai fotografer. Ya, ada macam sayang gambar. Sayang gambar. Rasa dia macam tak annoyed pun, dia okey je. Dulu pernah lah, dulu. Dia akan buat sini macam
Macam tu. Tapi aku kira apa? Yang khabar. Saya nak buat review. Tapi masa awal-awal kahwin masa tu tak capai persefahaman lagi kot. Tak kenal each other lagi. At one point kita orang bergaduh bukan sebab benda lain tau. Bergaduh sebab dia ambil gambar tak cantik. Sebab macam penat lah posing panas-panas orang lalu lalang. I malu ambil gambar cantik boleh tak? Tapi lama-lama perangai I pun dah makin okey lah. I tahu dia macam mana, dia pun tahu macam mana. Tapi I sumpah dulu I macam annoying gila. I rasa macam sebab I cakap kalau you jadi you pun annoyed dengan diri you sendiri. Tapi sebenarnya dia belajar lah. Dia cara ambil gambar tu dia belajar. Dia tahu macam mana I nak. Lepas tu sekarang kalau dia ambil gambar kan dia macam sayang tudung terselak. Sayang tudung tak jadi. Sayang you nampak gemuk sikit. Sayang nampak double chin. So dah faham dah. Dia faham. Dia tahu apa yang kita tak suka dan dia pun pandai ambil gambar. So kalau kawan-kawan kita orang bergather-gather kan, dia tolong ambil gambar kan, semua orang macam power. Instagram gambar husband. cantik. I macam aku dah train. So itulah, I think memang macam kalau yang supportive tu, sebenarnya there's no such thing pun clip your wings ke apa ke kan. Betul. Dan kalau kita pun sama wavelength, kita pun ada It goes satu. back to the question tadi kan. Macam ni you tahu the Betul. one tu. Kalau dah macam before kenal, dia dah macam macam komen, kenapa you nak buat tu? Nak buat tu macam you yes. dah tahulah signal tu kan. Betul. Dia clip your wings ni only bila you je kena sacrifice your career for the kids, for him. I rasa selalunya bila ada kids lah. Kan husband career advancement dia lebih senang sebab dia kononnya breadwinner kan. So dia kena prioritize career dia. Kalau dia dah outstation, wife kena mengalah. I rasa those kind of things yang akan menyebabkan wife rasa kena clip wings. Sebab wife tak boleh pergi outstation, tak boleh pergi conference yang mungkin boleh memberi career advancement ataupun bagi bonus kan. Sebab kena stay rumah jaga anak. So benda-benda macam itulah. Sebenarnya sacrifice lah, tolerate. Dua-dua kena berkorban. Kalau you tak berkorban for each other, then lama-lama marriage you akan rasa tak fun lah. Sebab asyik aku je. Macam tu. Next, macam Siti Awa kan, you punya nama dalam influencer world tu, I berkata besar lah. Because siapa je tak kenal Siti Awa. Macam tu lah. Macam hari tu kan. Even my family macam, Siti Awa repost about Nuha Beauty lah. So macam, I think boleh dikatakan semualah ramai yang kenal Siti Awa. So, who you are today, mesti kita track back balik kan. Apa one value yang your parents taught you? Macam you rasa value tu yang shape you to who you are today. Betul. Kalau tak terjadi Siti Awa macam ni. I segan tau bila you cakap big name. Sebab I rasa I tak pernah pun jadi big name. I biasa je. Kalau orang cakap Siti Awa tu influencer kan, I macam no. Saya penjawat awam. Saya kerja pharmacist. Saya bukan siapa-siapa. Cuma saya suka share. Macam I suka share. I suka mengarut, merepek, share info pasal ubat, pasal skincare. Ni panjang I nak cerita. Antara sebab kenapa I suka skincare, I divert side lah. Tak apa. Aku ni kalau dah dapat mic ni, orang kata hubul mic, terlalu sukakan mic. Sebab dulu I pakai timbang kilo. I tak pernah cakap, I tak pernah. You ada experience jugalah pakai timbang kilo. I tak pernah cakap tau. Dulu I ingat orang tanya I soalan tu, I macam tak. I tak pernah. Malu lah nak aku kan. Macam pharmacist. Lepas tu you pula cakap pasal skincare. Tapi I think dulu dia macam benda tu normal. Normal lah. I think semua budak sekolah. Ni memang untuk Nuha Beauty je I reveal. You feel honoured. The reason why I am so macam sangat bersemangat nak cakap pasal skincare, nak marah timbang kilo, nak ajar orang macam mana you have to find the right skincare, good skincare ingredient macam mana. Sebab I was once someone yang mangsa cream timbang kilo. You've been there. I've been there, you tahu. done that. I know how it feels like. You tak nak berhenti pakai sebab dia tengah bagi you glow. You takut kalau you berhenti nanti you akan break out. So you keep on continuing. Itu adalah benda yang I pernah rasa. Sebab itulah I sangat advocate. Tapi time you pakai dulu kan, you tahu ke you pakai timbang kilo? I tak tahu. Tak tahu kan? Kalau tahu kita takkan pakai. Timbang kilo. I think benda tu baru jugalah. Masa tu orang tak aware lagi. Masa tu I early 2000. Tu macam the only skincare yang kita boleh ada, selalunya orang memang go for that option. Unless kalau macam dulu apa kan option local yang nak cari yang dulu okay tak banyak option, tak banyak orang give awareness tentang timbang kilo dan tak banyak orang bagi alternatif. Tak ada orang pun ajar kalau kulit you jerawat you kena pakai produk ni. You kena cari ingredient ni, tak ada.
So you tak tahu, you nampak orang share kulit dia licin pakai yang tu. Aku pun beli. Dia tunjuk result terus kan. Ah. Rasa macam satu produk tu untuk semua masalah. So Sekali masalah hidup boleh selesaikan. so benda itulah yang buat I nak speak out about this. So kita circle back Okay. to value. Sebenarnya walaupun orang kata bila I dah kerja lama, kita dah jadi influencer, content creator kan, kita punya, to be honest, kita punya kesenangan hidup sebenarnya meningkat. Macam duit ada lebih banyak, kita lebih stable, lebih senang. Tapi satu benda yang value yang mak ayah I terapkan daripada I kecil adalah perasaan qanaah tu. I see. Kita merasa cukup. So walaupun sebenarnya dengan duit yang ada tu, you can afford to buy a Mercedes, boleh beli BMW, you boleh beli rumah banyak. Tapi I tak rasa pressure to buy those things. Walaupun Macam society kata maybe pressure keep on push for more kan. Kalau you nampak kan macam bila influencer ada duit sikit dia akan upgrade. Yes, So betul. I tak rasa langsung benda tu. Sebab daripada kecil mak ayah I ajar kita hidup bersederhana, dan benda yang paling penting sekali adalah kita sentiasa rasa cukup dengan apa yang kita ada. Masya-Allah. So macam apa yang I suka spend duit I adalah I suka spend dengan family. Belanja family, staycation. Every year I akan booking hotel. The whole family kita stay sama-sama. Yang tu yang That's you so rasa nice. macam sangat happy kan, sangat content bila buat macam tu. Betul. Benda-benda yang buat I happy is not benda material. Yes. Tapi adalah memory yang I create dengan orang-orang yang I sayang. Oh, I nak nangis. I pun macam Ya, benda tu memang goosebump I dengar. Ya, memang goosebumps. So masa Qanaah. I membesar, sebab mak I suri rumah, ayah I kerja seorang. Tak adalah kita nak kata family I susah, tak. Tapi sebab ayah I dia sifat dia qanaah, dia memang zuhud, dia bukan orang yang bermewah. So kita orang tak pernah pergi overseas, tak pernah pergi overseas trip. Tak ada pun jalan-jalan yang macam fancy-fancy sangat. So bila dah besar ni, macam adik-beradik I pun bukannya semua senang. Semua biasa struggling professional yang struggling with a day-to-day job. So bila I ada duit, bila I ada duit lebih, I nak spend for my family. maybe macam benda yang diorang tak pernah feel dulu. Betul. Okay, Yang mak I tak kita pernah bagi dapat feel. rezeki Dan lebih. sebenarnya benda tu rezeki dorang. Dorang yang jadikan anak-anak semua successful. Benda tu memang Mak I housewife. Mak I tak pandai cucuk duit daripada ATM. Mak I tak reti drive jauh. So sekarang ni memang I pamper my mum. I belikan dia handbag mahal, I bawa dia tidur hotel mahal. Dulu hotel 200 pun nak rasa mahal. Now I can afford hotel yang 3,000 satu malam, spend my family. I bawa mak ayah I jalan-jalan. I ada niat nak bawa mak ayah I pergi umrah VIP. Tapi 50,000 macam ayah 50,000 satu kepala. InsyaAllah. So I punya impian selagi I boleh generate income yang lebih banyak daripada biasa ni, I nak spend for my family. I nak kita rasa happy. I nak create memory sementara semua orang masih ada. Itu benda yang I rasa I nak simpan lah benda tu. My value is my family dan rasa kecukupan hidup bersama, happiness. Macam itulah. Yeah, Qanaah and always feel grateful kan dengan apa yang Betul. kita ada. Oh, malunya. Tak, rasa sampai mata satu sangat. Lagi satu benda macam tu kita boleh relate lah sebenarnya dengan our family pun. Macam awak kata masa like kecil-kecil tak pernah keluar. Betul. Kita family ramai. Kita orang 6 orang. 6 orang. Sama lah 6 orang adik-beradik. Lepas macam setiap kali cakap 6 orang kata ramainya. Yes, kita orang ramai. Naik van tau. sekarang Masa rasa kecil-kecil ramai. tu naik van. Betul. Lepas tu macam Tidur dekat area kaki. Kita orang Dia nampak lagi kesedihan tu kan. Ya, sama. Kita orang naik van juga. Oh ya. Naik van. I ingat masa tu van macam van lama lah yang apa sampai Cala tu pintu. Masa I dah jahanam baru ayah I beli Nazaria lah. Yang boleh accommodate semua orang. Mewah tu. Sebelum tu kita orang pakai van biasa je. Masa tu kalau mak I ambil adik I kat sekolah, adik I masuk dan menyorok. Menyorok sebab tak nak kawan-kawan dia nampak dia naik van buruk. Teruk betul lah adik aku ni. You faham. Perangai keteruk Ya, nak sunang pun? I nak nombor 5. Oh, Sama lah. Sama kawan. Okay, so betul qanaah tu I think sometimes
kadang-kadang kita Always need to remind about that value. Ya. Sebab macam kadang-kadang orang kadang-kadang kita tak rasa tahu nak benda tu, tapi orang keliling yang keep pressure. I tak tahu macam our facing the same thing or not. Macam people orang macam tanya, oh, kau tak nak upgrade rumah ke? Kau tak nak upgrade kereta ke? Kau kan ada 2 kerja macam tu kan. Macam it's just tak rasa lagi lah. Mungkin not now. Macam tapi kalau kita tahu apa yang kita nak kan, in the end our family macam kita dengan husband and kita tahu apa yang kita nak kan. Betul. Kita tak bothered pun. Macam tak adalah tiba-tiba nak marah. Mana kau nak tanya soalan tu kan? Macam okey je, I macam tenang je, macam okey je. Relax je dengan apa yang orang tanya-tanya tu kan. InsyaAllah soon kalau ada rezeki. Doakan. Bila one time yang kita betul-betul dah terlalu banyak duit, tak tahu nak buat apa dan alah, tak rasa. Bila benda tu dah tak berbekas di hati, nak beli. Betul. Sekarang memang ada duit, kita boleh bayar cash pun even. Tapi berbekas di hati. Sebab you beli, saving you dah tak ada. Memang mampu-mampu. Tapi kalau you beli cash, saving you dah tak ada, jangan beli. For me, kalau perasaan I macam tu. I boleh beli cash. Tapi I akan terkesan di hati, I takkan beli. Tapi kalau I bayar, benda tu tak terkesan, means you memang dah mampu. So that qanaah value tu I think memang kita kena instill daripada since kita kecil. So nanti you ada anak kan, itulah value yang you nak bawa kan kat diorang kan. Sebab ada juga generation yang macam diorang rasa dah tak pernah cukup. Dia macam Kesian. always want more kan. So benda tu macam something yang we should feel enough. Betul. Tapi sometimes ada orang susah nak dapat kepuasan macam tu. Kita takkan pernah cukup sebenarnya. Betul, sebenarnya takkan Once pernah cukup. you level up, you akan want more things. Yes. Kalau you betul-betul nak everything, memang dekat syurga lah kan. Betul. I kan, bila I fikirkan macam I nak pergi situ, nak pergi sini, biasanya orang kaya pergi situ, pergi sini kan. Sometimes macam tak apa. Mungkin you tak mampu daripada segi duit kan, tapi kalau you beribadah nanti you dapat syurga, you boleh minta apa je yang you nak. Yes. Benda tu macam buat macam tak apa, it's okay. Dunia ni sementara je. You beramal ibadah, you try your best. Betul. You ingat je kat syurga nanti kau boleh minta apa-apa pun. Kau boleh dapat lebih cantik daripada New Zealand, lebih cantik daripada tempat-tempat lain, Bosnia ke apa kan. Lebih cantik. So you tahu benda tu achievable. Masa tu kita dah tak ada apa-apa kekangan masa, Betul. duit. Sometimes bukan saja duit kan. Kadang-kadang orang tak ada masa. Annual leave. Kena apply annual leave apa nak habis ke apa ke Ada kan. anak tak boleh nak ni, tak cukup duit nak bawa semua orang. So terlalu banyak, bukan duit je, masa bersama. So bila you ingat ultimate goal you apa kan, you akan rasa tenang sikit lah. Tak rasa pressure sangat. Always fokus dekat apa yang kita punya ultimate goal tu kan. So macam value qanaah tu I think especially dalam dunia influencer kan, benda tu sangat bagus lah sebab you know where you are going to be and you tahulah, tak adalah you macam keep on terikut orang. So you tahu the trend and everything sentiasa keep on changing. Betul. Kan? Betul. So macam sebagai influencer kan, and also as a Muslim, macam mana you find it challenging ataupun macam mana you kekalkan you punya image, sebab kita kenal Siti Awa as Siti Awa. You memang being yourself. You tak ada pun macam ada certain influencer tu kan, kita tengok macam sama je fashion dia. Macam template. Kita bukan nak mengata tapi macam sometimes I confuse macam ingatkan orang A ni orang B, orang B orang A. Betul. Sebab sama je sama, tapi macam setiap macam dia lagi, ya Allah tunggu lajunya. Saya ada merah. Ya kan. Jangan mengancam nyawa penumpang di belakang. Sorry. Okey je, sempat. I rasa sebab satu lagi I masuk dalam dunia social media ni masa I dah matang. I masuk tahun 2018, masa tu I dah 27. Kita dah matang. Kita dah stable, kerja dah stable. Kebanyakan yang masih mencari jati diri, masih mencari identiti, yang masuk ke dunia media sosial ni muda-muda lagi, early 20s. So bila you early 20s, you tak exposed to a lot of stuff lagi. You sedang mencari identiti, you tak tahu apa identiti you. You terikut-ikut. You tengok orang tu cantik, orang tu buat macam ni, you pun ikut. Macam kalau I dah matang, I dah besar, I dah orang kata dah masuk 30 dah. So I dah tahu apa I nak. Dan I rasa I tak ada siapa pun I nak impress. Sebab memang daripada awal I tunjuk I bukannya orang yang cantik ke, yang sentiasa bersiap all the time, yang macam selebriti ke artis ke. I can be myself. I boleh tunjuk muka tak make up, I boleh tunjuk muka sememe. Satu lagi sebab macam I cakap lah, kita dah matang, kita dah tahu identiti kita, jati diri kita. So kita pun tak rasa nak ikut, buat apa nak ikut. Kita pun lagi kenapa pula hidup nak fake-fake ni kan.
Penat kan? Kita kalau kita nak fake, nak follow orang. So I tak pernah nak impress orang. So kalau orang tu suka, alhamdulillah. Kan kalau orang tu tak suka, it's okay. I pun tak suka semua orang. So Yes, tu betul kan? I pun tak suka semua orang. Bezanya adalah kita tak attack orang yang kita tak suka. Kita just ignore je. We just ignore. Kalau I tengok influencer macam apa benda dia ni buat, I ignore je. Kita tak komen, tak kecam. Mungkin dia punya learning curve dia belum lagi betul. kan. Dia belum sampai lagi. Orang pun tiba dia pula jadi lebih baik dari kita kan. Kalau nampak kan banyak je sebenarnya influencer ataupun artis yang dulu seksi nak mampus. Sekarang ni lagi baik daripada kita. Betul. Sampai I pun rasa, malunya aku buat kisah pun tak macam ni. Padahal dulu aku pakai tudung labu bulat tu kot. Macam Izara Aisyah kan. Macam dulu dia seksi gila. Pakai baju ketat gila, revealing. Tapi tengok dia punya hijrah macam mana sekarang. Lagi bagus, baju-baju dia lagi longgar, tudung dia lagi labuh. Macam contohnya Nerofa. Doa zikir-zikir tak lekang daripada mulut dia. Puji-pujian kepada Allah tak lekang daripada mulut dia. So kita pun, I pun tak macam tu. Macam diselangi dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Tak ada. Dalam daily life I tak tahulah, kadang I sedih juga tapi benda tu belum tak lagi sampai lah. lagi. So sentiasa berdoa je lah. Kalau dia tu macam pelik kan, doa je. Kalau kita tak suka, doa kat dia supaya dia jadi lebih baik lah. Pada I macam tu. Itulah, I macam setuju lah pasal maturity tu kan. Kadang-kadang it comes. Adalah orang yang mature awal. Macam awal-awal dia baru masuk 20, dia dah mature, dah jumpa identiti dia. Tapi ada certain orang mungkin belum sampai. Macam, tapi I think untuk jadi muslimah, kekalkan muslimah lepas tu di influencer, I think agak challenging tu dekat, mungkin kalau ada unrealistic macam mana expectation. Expectation. Macam tiba-tiba kan, you pernah tak macam dapat job yang tiba-tiba dia punya tema tu it's just not you lah. Tiba-tiba you kena pakai kan? You kena pakai baju like glamorous. Talent kan? Lepas tu macam tiba-tiba you kena menari ke. Kan kadang-kadang ada kan macam campaign. Okay, go. Tiba-tiba macam you kena menari ke apa. Macam pelik ke? Tak ada lah. You have to choose lah. I ada je dapat. I memang strict. Satu lagi sebab content creation is not my sole income. So aku tak kisah pun aku dapat so job you boleh tak. pilih. I am very selective. You ada choice. I ada choice. Macam kalau orang lain, kalau dia tak buat, dia tak ada duit, dia tak boleh nak macam dia sesak lah bulan tu. Macam I ada kerja full time, I ada gaji fixed income. So I don't really need extra income. Extra income tu suka-suka je. So kalau ada benda yang I tak suka, sama ada person in charge tu being very condescending ke, insulting to me ke, I macam it's okay, take your money, I don't want to do your job. Ataupun I macam tengok, sorry I tak buat macam ni. Kalau you nak I buat macam ni. Macam ni I tak buat, this is not me. So kalau dia nak, okay. Kalau dia tak nak, tak apa. Bukan rezeki kita. Sebab pada I, apa yang penting adalah bila apa yang I upload tu tak buat I cringe ataupun tak buat I malu. I tak nak benda tu buat mak ayah I malu. I tak nak kalau mak I tengok kau buat apa ni Hawa. Tak nak macam tu. Actually I suka influencer or KOL yang ada dia punya style. Lepas tu dia speak up about that. Macam sometimes kan brands dia kita orang pun macam brand lah kan. Sometimes kita bagi guideline. Kita nak dia ambil points tu. Lepas tu macam mungkin dia rasa dia tak kena. So dia kata lah, oh my style I tak cakap ayat macam ni, macam iklan sangat ke. Macam I suka bila dia orang cakap macam tu. Because sometimes kita kan guideline tu mungkin tak very customized. Lepas tu bila diorang cakap macam tu macam okay, I suka orang macam tu. So okay, you boleh olah ikut cara you. Thank you lah. So benda tu itu tanda yang orang tu dia pay attention tau macam apa yang dia nak buat rather than just baca je skrip. I macam tu. I kadang-kadang I rasa bersalah bila klien suruh buat macam ni tau. I rasa macam kalau macam ni orang tak tengok, orang akan skip. Orang akan sebab you dah buat banyak konten, you tahulah kan reaction orang. Sebab kita kenal follower kita macam mana. Follower I adalah orang yang suka benda-benda organik yang tak nampak menjual. Saya cakap, kalau you nak, you tak boleh buat macam ni. Kalau you buat macam ni, orang akan skip je. Macam you too hard sell. Kalau I malas, kau dah bayar aku buat je lah, aku post je lah apa kau suruh kan. Aku tak nak fikir. You boleh je buat macam tu sebenarnya. Tapi kalau you communicate dengan brand tu, I think kita win-win lah. You bayar I, you nak something. So I have to do something yang the best. Kalau I rasa this one akan works better, I akan inform. So kita akan buat sampai dua-dua puas hati. Tak naklah aku dapat duit, lepas tu lah tak apalah. Kau dapat view ke tak dapat view ke bukan masalah. Tak ada engagement ke? Dia memang nak all out ni. Kita cubalah. Kalau sebab benda ni sebenarnya kan kalau content creation ni memang rezeki and luck. Ada benda pergi jauh, ada benda tak dapat view walaupun you dah try your best. Especially algorithm dia banyak TikTok. Faktor dia. Dia terlalu banyak faktor. So
kita try our best lah what we can do within our control. Pada I macam tu. Kalau influencer ni jangan fikir kau je, kau kena consider kau punya klien juga, brand-brand juga. Sebab kau brand pun struggle juga tau. Tambah-tambah sekarang kan, ekonomi sekarang kan ada purchasing power yang kurang, orang tak membeli sangat. So you jangan keluarkan bajet. So kita kena do our best lah untuk puaskan hati klien, and at the same time kita pun happy deliver kita punya kerja. Dari segi boycott tu, apa you punya stand? Adakah you in the boycott movement ataupun sebab kita tahu lah influencer akan terima all the brands, macam-macam brands kan. Kadang kita tak boleh avoid ke. So what's your stand on that? Pada I kan, apa yang selagi kita boleh boycott, kita boycott. Walau kalau kita tak boleh boycott semua, kita jangan tak macam alah tak yalah boycott. Tak participate langsung tak kan? participate langsung. Apa yang you boleh buat, you boleh buat. Untuk KOL kan, I faham ada orang macam itu je lah Source of income dia. Dan memang banyak brand yang approach dia adalah brand-brand yang masuk dalam BDS list tu kan. Tapi kepada I, bila kita percaya dengan rezeki Allah, insya-Allah Allah akan buka peluang dan ruang dengan cara yang lain. Mungkin bila kita boycott brand-brand yang related to Israel, akan ada nampak kenaikan local brand, brand-brand lain yang bagus, yang lebih positif, yang tak support genocide, dan diorang ni akan ada more budget to hire you. So benda ni sebenarnya kena sabar dan yakin dengan rezeki Allah. Sebab satu lagi, I rasa KOL should always follow and watch those video-video dekat Palestin, dekat Gaza. Sebab bila you tengok video-video tu, you takkan rasa tergamak pun untuk participate. Betul. Ataupun ada affiliation dengan company yang support genocide. Even in fact, I tengok you ada buat pergi Gaza punya organisation humanitarian. I ambassador Malaysia for Syria. Masya Allah. So I think yang tu pun one of the values yang influencer dia bukan setakat just a voice untuk bawa nama brands ataupun apa-apa kan, tapi it's a value yang you bawa kan. So bila you buat macam tu pun, I think macam why not macam kita join juga kan. Orang ni pun akan terfikir macam mana nak join. Mungkin ada orang tanya kan, tak semua orang boleh menderma dengan duit. So dia rasa macam okay, aku ada tenaga, weekend ni free, boleh tak macam like I join the sekecil-kecil kita punya contribution kan. Jadi sebenarnya kalau siapa-siapa yang suka volunteer kan, you follow rapat social media platform NGO sebab sometimes memang dia buka calling for volunteer for specific event. Macam hari tu kita sorting barang-barang dekat MAIPS untuk hantar barang pergi Palestin kan. Memang dia orang open for volunteer, tapi waktu event tu je lah. So bila ada event lain, open volunteer lagi. Bukannya volunteer tu for all year long. So lebih senang follow NGO tu, dan bila nampak dan rasa nak, walaupun dia tak open for volunteer, boleh tanya, boleh DM. Kalau dia perlukan orang, dia akan jemput lah. For me, selain voice out, I try to actively participate macam tu lah. Ada niat nak pergi Palestin, I nak pergi Syria untuk mission. Dia ada banyak komitmen kan. Tapi I banyak komitmen, dan satu lagi sebab kita penjawat awam, dia tak boleh simply do risky stuff, sebab benda ni dikira macam berbahaya terhadap nyawa jugalah kan. So sebagai penjawat awam tak boleh macam tu. So apa yang kita boleh buat, kita buat dekat Malaysia ni. Okay, ada soalan last tapi deep. You nak cakap apa ni? Tak apa, you nak cakap soalan last tapi deep sikit lah. Deep sikit soalan ni. If you can travel back in time to your younger self, ada tak one advice yang you nak cakap dekat diri you yang masa muda tu? Itulah I nak cakap yang advice to younger self kan, memang deep yang soalan tu. Hawa, just do your best in whatever you do. Jangan terlalu kerja kuat sangat, cari duit, enjoy your life, pergi travel, see the world, and jangan risau sangat takut orang tak nak kahwin dengan kau. Sebab itu pernah jadi kerisauan ke? Sebab masa tu I pernah putus dengan orang yang dah lama. Lepas tu masa tu I macam masa tu 23 baru. Rasa macam end of the world. Rasa macam semua orang dah ada pasangan. Ada lagi ke orang yang baik kualitinya yang aku boleh jumpa lagi kita ke? Rasa macam dah tak ada orang dah kan? Ya. Ini pun macam berpengalaman. Pengalaman macam I risau macam I akan jumpa orang yang okey tak dengan I. Entah I akan tua lama, I tak jumpa pasangan. Macam kita macam risau sangat. Jangan risau, just focus on bettering yourself. Jadi orang yang baik, jadi orang yang berkualiti, tingkatkan ilmu, polish yourself. Relax, insya-Allah everything will fall into places sebagaimana kehendak Allah. So apa-apa pun berdoa dan minta
don't worry too much. Just live your life, jangan risau. Yeah, that's a very good advice. Yes. I think even to younger generation sekarang pun, it's okay kalau you tengok kawan-kawan you macam dah achieve macam-macam. Sometimes it's just your time to... Your timeline. Yes. Belum lagi. Betul. Doa je. Doa and focus on yourself. Sebab bila you dah bagus, Allah akan bagi orang yang bagus untuk you juga. InsyaAllah. Betul. Focus on bettering. Banyaklah dapat daripada Hawa hari ni tadi. Value yang your family instillkan dekat you kan. Lepas tu your advice to your younger self pun I think memang sangat beneficial lah. Ramai yang boleh relate kan. So even dulu I ni kalau dah cakap tau, cakap sikit. I dulu kerja kuat. I waitress. I kerja kedai makan. I jadi babysitter. Ni after habis belajar ke? Masa belajar. The whole 4 years. The whole 4 years I jadi memang I waitress. Habis kelas I pergi kerja. Waktu cuti I pergi kerja, weekend I pergi kerja. Tapi waktu summer, waktu winter break kan panjang sikit kan. I jadi babysitter. $10 per hour. Maksudnya tak balik Malaysia? I balik lambat. I balik sekejap je. I most of the time I buat kerja. I jadi babysitter, I charge $10 per hour. I ambil upah iron baju. Baju kemeja $1.5, baju lain semua $1. Spender pun Mak Saleh hantar untuk iron. Spender pun aku charge $1. So I jual kereta, I ambil commission. Macam Malaysia student kan banyak ada kereta kan. So I cari orang untuk beli kereta second hand. Macam-macam lah I buat. I jadi personal shopper. So masa tu I memang sebab nak kahwin. So macam kumpul duit kahwin. Kumpul duit nak masa kahwin. study, Sebab muda kan masa tu 20, 21, 22. So kumpul duit nak kahwin. Memang I kerja kuat. I tak pergi berjalan sangat. I simpan duit, I kumpul-kumpul duit. Last kali duit ada, tapi I tak enjoy masa student dekat Australia tu. I tak enjoy, I tak pergi New Zealand, I tak berjalan sangat. So I rasa satu kerugian lah. Tapi end up you pergi dengan husband you kan? Betul, Alhamdulillah. Dapat pergi dengan husband, masa dah kerja, dah stable, dah ada duit, enjoy. Alhamdulillah. Mungkin kalau macam pergi time student, fikir apa next month exam lah pula. So I masa study kat India, I banyak travel. Itulah dia beza sikit bila travel masa study ni. Biasalah makan Maggi cup. Kan berkira. Kalau Brahim tu I rasa mahal tau. I rasa macam Yelah satu paket dah berapa kan sekali makan Maggi, je. lepas tu serunding tu makan dengan roti. Macam tu lah. Alhamdulillah kalau macam mungkin dah sekarang dah kerja kan. Kemudahan tu better sikit dari dulu. Itulah Alhamdulillah untuk all this while kita hidup kan. Saya pun macam dulu time belajar, bukan buat belajar je lah, kita ada buat side income, ada buat affiliate, content creation kan, kumpul duit untuk business lagi semua kan. Dulu affiliate macam tak ada. Yang tu kan? Tapi zaman you dah ada zaman kan? Zaman Gen Z dah ada. Zaman dulu tak pernah dengar pun affiliate ni. 10 years back tak pernah dengar pun kan. Betul, so memang hard work is real waktu tu. Maksudnya Dia you berbeza. kena ada kelas, lepas tu balik kelas tu you kena buat content pula macam tu kan. Betul. Balik kelas buat content, lepas tu drive balik pergi ke Putrajaya untuk business pula kan, tengok staff semua tu. Sampai at one point pun I pun ada juga macam thought sih kan, ada ke orang yang macam aku ni? Nak aku pun. InsyaAllah. So I think lama-lama I tak fikir lah, macam we always want to improve ourselves. Betul lah, kita fokus diri kita je. Okay, kita dah sampai ke destinasi ya? Alhamdulillah, Grab Nuha dah sampai. Yeah. Okay, Awa, thank you so much for Thank you. today. Thank you so much. Well, we learn a lot To from Grab you. Nuha. Yes, kita banyak sangat dapat macam-macam tips dari Awa. Alhamdulillah. I pun macam biasanya sembang. I dah lama tak sembang macam ni. Kau dah sejam. Tak sangka. Okay, so thank you so much Awa. InsyaAllah next time kalau ada rezeki kita Grab Nuha lagi. Grab Nuha lagi bestnya. Thank you. Selamat. Bye. Okay, gaya perempuan salam cium pipi supaya makeup tak kacau. Oh gitu. Okay, thank you. I'll see you guys next time. InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.